Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحاضرة. إن شاء الله في هذا اليوم سنتعلم الدرس الجديد وهو أدوات الاستفهام في الجملة. Kata tanya dalam pembinaan ayat. Pertama, kita akan pergi ke jenis-jenis istifham bahagian 1. Untuk bahagian 1, kita akan mempelajari kata-kata tanya atau adawat istifham berikut. Man, ma'a man, ma, madha, limadha, aina, min aina, ila aina. Adawat istifham atau kata tanya yang pertama yang akan dipelajari adalah man. Man. Dalam bahasa Melayu, kata tanya man diterjemahkan sebagai siapa. Siapa. Dan bahasa Inggeris pula adalah who. Who. Penggunaan kata tanya man ini bertujuan untuk mengenal pasti orang atau individu. Mari kita lihat contoh ayat berikut berkenaan penggunaan kata tanya man dalam bahasa Arab. Man yadhhabu ilal madrasah. Bahasa Melayu, siapa yang sedang pergi ke sekolah? Bahasa Inggeris pula, who is going to school? Melalui ayat ini, kita dapat lihat penggunaan kata tanya man untuk mengetahui individu yang sedang pergi ke sekolah. Kaedah penulisan kata tanya man pada ketiga-tiga bahasa ini iaitu bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sama, iaitu diletakkan di hadapan ayat tanya. Adawat istifham atau kata tanya yang seterusnya adalah ma'a man. Ma'a man. Dari adawat istifham ini, kita dapat lihat ianya mempunyai dua perkataan, iaitu ma'a dan man, di mana ia mempunyai kalimah ma'a sebelum man. Jadi, apa maksud adawat istifham ini? Dalam bahasa Melayu, ma'a man diterjemahkan sebagai dengan siapa. Dengan siapa. Dan bahasa Inggeris pula adalah with whom. With whom. Penggunaan ma'a man ini bertujuan untuk mengenal pasti individu yang turut serta. Kita lihat contoh ayat tanya bagi kata tanya ma'a man dalam bahasa Arab. Ma'a man yadhhab ilal madrasah. Bahasa Melayu, dengan siapa dia pergi ke sekolah? Bahasa Inggeris pula, with whom he is going to school. Melalui ayat ini, kita dapat lihat penggunaan kata tanya ma'a man untuk mengetahui individu yang turut serta pergi ke sekolah. Dan kaedah penulisan kata tanya ma'a man pada ketiga-tiga bahasa ini adalah sama, iaitu diletakkan di hadapan ayat tanya. Kita beralih pula ke kata tanya atau adawat istifham yang seterusnya, iaitu ma.
Ma. Dalam bahasa Melayu, kata tanya ma diterjemahkan sebagai apa. Apa. Dan dalam bahasa Inggeris pula adalah what. What. Penggunaan kata tanya ma ini bertujuan untuk mengenal pasti barang atau perbuatan. Kita lihat contoh ayat berikut. Dalam ayat tanya menggunakan kata tanya ma. Bahasa Arab. Ma launu hakibatika. Bahasa Melayu. Apakah warna beg kamu? Bahasa Inggeris. What color is your bag? Melalui ayat ini, kita dapat lihat penggunaan kata tanya ma untuk mengetahui warna beg. Dan kaedah penulisan kata tanya ma pada ketiga-tiga bahasa ini juga adalah sama, iaitu diletakkan di hadapan ayat tanya. Adawat istifham atau kata tanya yang seterusnya adalah madza. Madza. Dalam bahasa Melayu, kata tanya madza dapat diterjemahkan sebagai apa. Apa. Dan bahasa Inggeris pula adalah what. What. Penggunaan kata tanya madza ini mempunyai tujuan yang sama dengan kata tanya ma, iaitu untuk mengenal pasti barang atau perbuatan. Tetapi, ia didatangi dengan kata kerja selepasnya. Mari kita lihat contoh pada ayat berikut yang menggunakan kata tanya madza. Bahasa Arab. Madza yaf'alul abu fil baiti. Bahasa Melayu. Apa yang ayah sedang lakukan di rumah? Bahasa Inggeris. What is dad doing in the house? Melalui ayat ini, kita dapat lihat selepas madza adalah kata kerja, iaitu yaf'alu yang membawa maksud dia sedang lakukan. Dan penggunaan madza untuk ayat tanya ini adalah untuk mengetahui perbuatan yang ayah sedang lakukan di rumah. Dan kaedah penulisan kata tanya madza pada ketiga-tiga bahasa ini adalah sama, iaitu diletakkan di hadapan ayat tanya. Kita beralih pula ke adawat istifham atau kata tanya yang seterusnya, iaitu limadza. Limadza. Dalam bahasa Melayu, kata tanya limadza dapat diterjemahkan sebagai mengapa. Mengapa. Dan bahasa Inggeris pula adalah why. Why. Penggunaan kata tanya limadza ini bertujuan untuk mengenal pasti sebab atau alasan. Kita lihat contoh pada ayat berikut dengan menggunakan kata tanya limadza. Ayat tanya dalam bahasa Arab, limadza anta tabki? Bahasa Melayu, mengapa awak menangis? Bahasa Inggeris, why are you crying? Melalui ayat ini, kita dapat lihat penggunaan kata tanya limadza untuk mengetahui sebab kanak-kanak lelaki itu menangis. Dan kaedah penulisan kata tanya limadza pada ketiga-tiga bahasa ini juga adalah sama, iaitu diletakkan di hadapan ayat tanya. Adawat istifham atau kata tanya yang seterusnya adalah aina. Aina. Dalam bahasa Melayu, aina diterjemahkan sebagai di mana. Di mana. Dan bahasa Inggeris pula adalah where. Where. Penggunaan kata tanya aina ini bertujuan untuk mengenal pasti tempat atau lokasi. Mari kita lihat contoh pada ayat berikut berkenaan penggunaan kata tanya aina dalam ayat tanya bahasa Arab.
Ainal faslu? Bahasa Melayu, di manakah kelas? Bahasa Inggeris, where is the class? Melalui ayat ini, kita dapat lihat penggunaan kata tanya aina adalah untuk mengenal pasti tempat atau kedudukan kelas. Dan kaedah penulisan man pada ketiga-tiga bahasa ini adalah sama, iaitu diletakkan di hadapan ayat tanya. Adawat istifham atau kata tanya yang seterusnya adalah min aina. Min aina. Dari adawat istifham atau kata tanya ini, kita dapat lihat ianya mempunyai dua perkataan, iaitu min dan juga aina, di mana perkataan min diletakkan sebelum perkataan aina. Jadi, apa maksud adawat istifham atau kata tanya ini? Dalam bahasa Melayu, min aina dapat diterjemahkan sebagai dari mana? Dari mana? Dan dalam bahasa Inggeris pula adalah where from? Where from? Penggunaan kata tanya min aina ini bertujuan untuk mengenal pasti tempat asal, arah dari sesuatu tempat atau milik. Mari kita lihat contoh pada ayat berikut berkenaan penggunaan kata tanya min aina. Penggunaan min aina dalam ayat tanya bahasa Arab, min aina hadzal qitar? Bahasa Melayu, kereta api ini dari mana? Bahasa Inggeris, where is this train from? Melalui ayat ini, kita dapat lihat penggunaan min aina untuk mengetahui arah kereta api bermula. Kaedah penulisan min aina pada bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris berbeza. Pada bahasa Arab, penulisan kata tanya min aina diletakkan pada hadapan ayat tanya. Manakala dalam penulisan bahasa Melayu, dari mana diletakkan di hujung ayat tanya. Dan dalam bahasa Inggeris pula, where diletakkan di hadapan ayat dan from diletakkan di akhir ayat. Adawat istifham yang seterusnya adalah ila aina. Ila aina. Dari adawat istifham atau kata tanya ini, kita dapat lihat ia mempunyai dua perkataan, iaitu ila dan aina, di mana perkataan ila berada sebelum aina. Jadi, apa maksud adawat istifham atau kata tanya ini? Dalam bahasa Melayu, ila aina dapat diterjemahkan sebagai ke mana? Ke mana? Dan bahasa Inggeris pula adalah where to? Where to? Penggunaan ila aina ini bertujuan untuk mengenal pasti arah atau tempat yang dituju. Kita lihat contoh pada ayat berikut berkenaan penggunaan kata tanya ila aina dalam ayat tanya bahasa Arab. Ila aina satadhhab hadhihi at-ta'irah? Bahasa Melayu, ke manakah pesawat ini akan pergi? Bahasa Inggeris, where will this flight heading to? Melalui ayat ini kita dapat lihat penggunaan ila aina untuk mengetahui tempat pesawat itu tuju. Dan kaedah penulisan kata tanya ila aina pada bahasa Arab dan Melayu adalah sama, iaitu diletakkan di hadapan ayat tanya. Manakala ada perbezaan pada penulisan dalam bahasa Inggeris di mana perkataan where diletakkan di hadapan ayat dan perkataan to diletakkan di akhir ayat. Alhamdulillah, anak-anak pelajar sekalian, kita akan masuk jenis-jenis istifham bahagian yang kedua. Jadi untuk bahagian kedua, kita akan belajar yang pertama, kaifa, yang membawa maksud bagaimana. Kemudian kam, maksudnya berapa.
Kemudian become. Become maksudnya berapa harga. Kemudian hal maksudnya adakah. Kemudian mata maksudnya bila. Kemudian ayyu maksudnya mana satu. Min ayyi maksudnya dari mana satu. Dan kemudian yang terakhir fi ayyi maksudnya di atau pada mana satu. Awalan kaifa. Kaifa membawa maksud bagaimana ataupun how. Jadi kita gunakan kaifa ini untuk kita nak kenal pasti ataupun tahu keadaan ataupun situasi. Contoh ayatnya, kaifa haluka ya Ahmad. Bagaimanakah keadaan kamu wahai Ahmad? Ataupun dalam bahasa Inggeris, how are you Ahmad? Kemudian thumma kam. Kam maksudnya berapa ataupun how many. Jadi kita gunakan adawatul istifham kam ini untuk kita nak tahu bilangan ataupun jumlah. Contoh ayat, kam at-tullab fil fasli. Berapakah jumlah pelajar lelaki di dalam kelas? How many male students in the class? Okey, sekarang kita bergerak ke become. Okey, untuk sebelum ini kita belajar tentang kam. Jadi bila kita tambah be iaitu harfun jar di awal sebelum kam ini, dia akan fokus ataupun spesifik kepada harga, iaitu kita nak tahu harga ataupun kos bagi sesuatu. So kita tengok contoh ayat bagi become ni. Become haza al-jawwal. Berapakah harga telefon bimbit ini? Ataupun dalam bahasa Inggeris, how much this mobile phone? ثم هيا ننتقل إلى الشريحة التالية. هل. Okey. Hal ataupun adakah kita gunakan apabila dalam bentuk soalan ya ataupun tidak. Okey. Jadi hal ni bila kita tanya soalan yang bermula dengan hal, selalu jawapannya akan datang dalam bentuk ya ataupun tidak. Yes or no ataupun na'am ataupun la di dalam bahasa Arab. Mari kita tengok contohnya. Hal anta jau'an. Adakah kamu lapar? Ataupun are you hungry? Jadi jawapan bagi ketiga-tiga soalan ini ataupun soalan ini mesti kita akan letakkan ya ataupun tidak. Okey, contoh hal anta jau'an, adakah kamu lapar? Kita akan jawab na'am, yes ataupun ya, saya lapar. Begitulah penggunaan bagi hal ataupun adakah. Thumma adatul istifham ialah kita akan belajar mata. Okey, mata maksudnya bila ataupun when. Jadi kalau kita nak tanya tentang masa ataupun bila sesuatu perkara itu berlaku, kita akan gunakan mata. Mari kita tengok contoh ayat. Mata al-imtihan. Bilakah peperiksaan? Ataupun when is the exam? Jadi kita gunakan mata untuk tahu masa. Kemudian seterusnya ayyu. Ayyu maksudnya mana satu ataupun which. Jadi kita gunakan ayyu ni kita nak tahu sesuatu pilihan ataupun option dan juga jenis. Kita tengok contoh ayat. Ayyu laun tufaddil. Warna yang mana satukah awak suka? Ataupun dalam bahasa Inggeris, which color do you prefer? Thumma hayya nantaqil min ayyi. Min ayyi. Okey, kalau tadi ayyu
Sekarang kita letakkan harfun jar min sebelum ayu tadi, dia akan jadi min ayyi. Min maksudnya dari ataupun daripada. Jadi bila kita gabungkan, kita nak tahu dari dan juga mana satu. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya which and from. Kita nak tahu which and from. Jadi untuk mudahkan faham, mari kita tengok contoh ayat. Anta min ayyi al-kulliyah. Awak dari fakulti yang mana satu, ataupun dalam bahasa Inggeris which faculty are you from. So dari sini kita dapat tengok min ayyi ni gabungan dari mana satu ataupun which dan juga from. Thumma fi ayyi. Okey, fi ayyi sama juga konsep macam min ayyi tadi. Dia gabungan antara ayu dan juga harfun jar sebelum ayu itu, iaitu kali ini kita gabungkan fi. Okey. Fi dekat sini maksudnya di ataupun pada. Jadi dekat sini kita nak tahu di ataupun pada dan juga mana satu, ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata gabungan which dan juga at. Okey. Baik, untuk nak mudahkan faham, kita tengok contoh ayat. Fi ayyi jami'ah tadrus. Di universiti mana satukah awak sedang belajar? Ataupun dalam bahasa Inggeris, in which university are you studying at? Jadi kita tengok gabungan di mana satu ataupun which and at. Jadi kita gunakan ini untuk kita nak tahu ataupun tanya di ataupun pada dan juga mana satu. Marilah sama-sama kita buat latihan bagi adawat al-istifham. Okey. Para pelajar sekalian, as-soalul awal, soalan yang pertama, melihat kepada al-ijabah, jawapan yang diberikan, yazhabu Muhammadu ilal madhaf. Apakah bentuk soalan yang boleh ditanya di dalam pertanyaan tersebut? Sudah pastilah apabila kita sudah mengenal pasti perkataan ila yang disebutkan di situ, maka soalannya mestilah ila, iaitu ke mana? Ila aina? Ila aina yadhhabu Muhammadu? Ke mana Muhammad akan pergi? Kemudian untuk mengetahui hintsnya, kita kena kenal pasti arah atau tempat yang dituju. Pada saat ini kita tidak menggunakan bila dan mengapa, iaitu mata dan limaza. Seterusnya, Beralih pula kita kepada as-soalus tsani. Kalau kita perhatikan kepada jawapan kepada soalan tersebut, yatanawalu aliyu al-futura. Apakah bentuk soalan yang boleh ditanya di sini? Adakah limaza ataupun maza ataupun kaifa? Kerana kita perlu mengenal pasti perbuatan ataupun kata kerja yang dilakukan oleh ahli tersebut, iaitu yatanawalu al-futur, iaitu memakan sarapan pagi, mengambil sarapan pagi. Jadi apakah jawapan yang boleh dimasukkan di situ? Salah satu bentuk istifham yang boleh dimasukkan adalah madza. Madza yatanawalu aliyu? Apa yang dimakan oleh Ali? Apa yang Ali makan? Ali makan sarapan pagi. Tidak digunakan limaza dan tidak kaifa. Beralih pula kita kepada as-soalus tsalits. Kalau kamu lihat kepada
jawapan yang diberikan di situ al-ijabah la ma indi al-kitab. Apabila jawapannya adalah la ataupun na'am, tidak ataupun ya, itu sudah pasti bahawasanya soalannya mestilah hal. Kerana jawapan kepada hal sama ada la ataupun na'am. Jadi di sini digunakan hal indakal kitab. Adakah kamu mempunyai kitab? La ma indil kitab. Tidak boleh digunakan kaifa dan juga tidak boleh digunakan mata. Beralih kita kepada as-soalur rabi'. Apakah adatul istifham yang perlu dimasukkan di dalam jawapan tersebut? Kita lihat dulu apakah perkataan yang di-highlightkan pada al-ijabah. Pada al-ijabah, perkataan yang di-highlightkan adalah fis sabah. Maka apabila soalan tersebut mengenai kaitan dengan masa, apakah soalan yang boleh ditanyakan yang berkaitan dengan masa? Tidak lain tidak bukan adalah mata. Mata tadhhab ila al-madrasah? Jawapannya adhabu ila al-madrasati fi sabah.